Rupiah hanyalah manusia sering lupa, yang selalu leka dengan tipu daya. Oh dunia, Ya Rabbi, 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 Ya ku serahkan segala, terimalah doaku. Ku tidak berdaya, Ya Allah, ya Tuhanku, berikan ku cahaya, ampunilah diriku. ku tidak bertenaga, Ya Allah, ya Tuhanku, tempatkanlah ku di syurgamu. Ya Rabbi, 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 Ya ku serahkan segala, terimalah doaku. Dulu bila orang kata solat itu tiang agama, aku ragui, tapi kini ku pasti. Alhamdulillah. Saluran Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM FM. Pilihan utama anda. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان في حاجة أخيه فإن الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, sesiapa yang berusaha untuk menunaikan hajat saudaranya, sesungguhnya Allah akan menunaikan hajatnya juga. Sesiapa yang melepaskan satu kesusahan yang menimpa seorang Muslim, Allah akan melepaskannya daripada satu kesusahan di hari kiamat. Sesiapa yang menutup keburukan seorang Muslim, Allah akan menutup keburukannya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala memberi dorongan lorong pada hati kita untuk mendapat ilmu, artinya Allah Subhanahu Wa Taala nakkan kebaikan. Mengapa Allah Subhanahu Wa Taala nakkan kebaikan pada kita? Tidak lain tidak bukan Allah Subhanahu Wa Taala nak menjadikan kita orang yang baik. Kerana kita menjadi orang yang baik dengan kita melakukan kebaikan demi kebaikan. Subhanallah, dalam hidup ni alangkah beruntungnya kalau kita menjadi orang yang baik. Kerana orang yang baik sahaja akan dapat melihat kebaikan. Jadi kalau dunia ini dipenuhi dengan kebaikan, ya, jadi orang yang baik-baik ni dia akan dapat lihat kebaikan saja. Sebaliknya orang yang bukan orang yang baik, dia tidak akan dapat melihat kebaikan, keindahan pada dunia ini. Jadi bagi mereka dunia ini sentiasa malap dan penuh dengan kejahatan. Amboi cik abang, khusyuknya. Ada info pasal wakaf Selangor Muamalat ni. Banyak projek kebajikan yang telah dilaksanakan hasil daripada kutipan wakaf. Ada projek hemodialisis, rawatan percuma melalui klinik bergerak ke desa dan banyak lagi. Alhamdulillah bang, tak rugi kita berwakaf dengan wakaf Selangor Muamalat setiap bulan. Bayangkan satu hari nanti, wakaf Selangor Muamalat boleh bina hospital wakaf atau sekolah wakaf. Ramai orang susah boleh dibantu. Tapi semua orang kenalah menyumbang. Sebab projek-projek ni perlu dana yang besar. InsyaAllah yang. Bantulah mereka yang lebih memerlukan, semoga mendapat pahala yang berterusan. Sumbangan anda amatlah dihargai. Layari www.muamalat.com.my atau hubungi 1300 88 8787. Sedap juga nasi lemak kat sini kan. Bestnya, best. Idea pun sedap lah mat. Bestnya. Dek, kira sekali ya. Ni bil dia bang. Murahnya. Nasi 2, ayam goreng 2, telur dadar 2,
Air 2. Kenapa murah sangat ni, Dek? Beli satu percuma satu lah bang. Macam promosi iklan terhebat IKIM FM 2015. Ya, dapatkan promosi iklan Buy One Free One 2015. Jangan lepaskan peluang ini. Bukan itu sahaja, diskaun sehingga 70%. Hubungi unit pemasaran segera 03-6204-6263 atau 6266. Hanya dalam waktu yang terhad. Murahnya! Please hang up and try again. Saya Da'i Farhan. Saya Da'i Ammar. Saya Da'i Izhar. Kami Da'i Musim Kedua. Teruskan mendengar IKIM FM, pilihan utama anda. Sayang Muslim, Ana Muslim. Dapatkan segera majalah Ana Muslim, Adik Muslim, Sayang Muslim dan Musim Teens yang terkini di pasaran. Dapatkan juga buku-buku dan produk terkini Ana Muslim di kedai-kedai buku seluruh negara. Untuk membeli belah dengan lebih mudah, selesa dan pantas, anda juga boleh layari laman sesawang kami di www.anamusimshop.com.my untuk belian secara dalam talian. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semuanya adik-adik yang Kak Aisyah rindu saban minggu. Apa khabar semuanya? Apa khabar iman? Apa khabar solat adik? Cukup tak solat minggu ni? Tak cukup tu kena cubit ni. Okey, alhamdulillah. Waktu ni kita dalam rancangan Alam Raya Si Kecil di IKIM FM. Temu janji kita setiap hari Sabtu jam 2 petang hingga 4 petang, di mana Kak Aisyah pastinya akan kesunyian. Tak syok lah rancangan ni kalau tak ada DJ cilik yang menemaninya. Minggu ni DJ cilik kita, Kak Aisyah nak ucapkan Assalamualaikum dan selamat datang kepada adik Muhammad Arfan bin Abdul Halim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Arfan minggu ni? Khabar baik. Apa khabar Kak Aisyah pula? Alhamdulillah. Arfan dah makan belum? Dah, alhamdulillah. Makan apa tadi? Makan nasi dengan kari daging. Oh, itu makanan kegemaran ke makanan memang boleh makan, tak kisah apa saja? Semua makanan yang mak saya buat, semua makanan kegemaran saya. Okey, wah, makanan kegemaran masakan mak. Macam Kak Syah kecil-kecil kan? Kak Syah dalam buku kita orang zaman Kak Syah kecil-kecil ada buku biodata. So nanti ada makanan kegemaran masakan emak. Wah, gitu. Nanti bolehlah bawa kat konti. InsyaAllah. Kongsi dengan Kak Aisyah. Tapi kawan-kawan kat luar sana minta maaf ya, tak ada apa nak kongsi. Okeylah, insyaAllah minggu ini kita ada rancangan segmen 1 Sayang-Sayang Nabi. Minggu ini kita nak bercerita mengenai apa, Afan? Berkenaan dengan golongan kafir menghina pengikut Nabi Nuh alaihissalam yang miskin. Itu dia, golongan kafir menghina pengikut Nabi Nuh alaihissalam yang miskin. Itu segmen yang pertama. Segmen yang kedua, I love Quran. Minggu ni kita nak belajar surah apa, Fan? Surah Al-An'am ayat 52 hingga 54. Di mana surah Al-An'am ini untuk ayat 52 hingga 54 nak mengisahkan tentang larangan menghina dan suruhan menyayangi golongan yang lemah dalam surah Al-An'am ayat 52 hingga 54. Tadi kita cakap pasal kalau segmen pertama golongan kafir menghina pengikut Nabi Nuh yang miskin. Kalau dalam segmen I Love Quran kita akan bercerita tentang larangan menghina dan suruhan menyayangi golongan yang lemah. Dan segmen yang ketiga minggu ini Hayya bidu'a. Hayya bidu'a. Minggu ni kita nak belajar adab dan doa terhadap golongan orang miskin. Adab dan doa. Apa? Kadang-kadang kita jumpa orang miskin, kita pun tak tahu macam mana nak berhadapan dengan mereka dengan yang lebih baik kan. InsyaAllah segmen 3 nanti akan kami kongsikan. Dan yang terakhir, segmen keempat kita, segmen Anakku Cilik Kreatif. Agaknya Afan nak bawa apa?
Minggu ni Afan nak bercerita. Lepas tu Afan ada satu kejutan untuk kawan-kawan semua. Jangan ada yang sakit jantung terkejut pula. Apa agaknya yang Afan akan bawakan di segmen terakhir nanti. Jadi tu pastilah pendengar semua terus setia walau di mana je anda berada. Kalau tengah dengar kat kereta, keluar kereta, pasang radio kat luar pula. Kalau tak ada radio, boleh dengarkan kami menerusi aplikasi. Kalau ada handphone kan, kalau Kat pakai handphone iPhone, ada App Store. Kalau pakai handphone Android, ada apa? Google kan. Itulah Kak Aisyah tak pakai, dia tak tahu pula. Tapi maknanya boleh anda boleh install, upload. Maknanya downloadkan apps tersebut. Boleh dengarkan secara atas talian. Tak reti lah nak download. Boleh je lari laman web IKIM. Laman web IKIM tu di www.ikimfm.my. InsyaAllah kat situ ada gambar mikrofon, tekan play, bolehlah dengarkan radio di atas talian. Maknanya Afan, kalau Afan pergi luar negara, boleh dengarkan radio ni. Bukannya dengar Afan ni kat Malaysia je, kat luar negara pun boleh dengarkan Afan, insyaAllah. Okey, kita nak ke segmen pertama, tapi kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di IKIM FM, pilihan utama kawan-kawan. Dengarkan dahulu lagu daripada Zenbika 25 Nabi, iaitu 25 Prophet, hanya di IKIM FM, pilihan utama adik-adik. الصلاة على النبي والسلام على الرسول والأنبياء المرسلين كلهم مكرمون. Blessings be upon Nabi, peace be upon the messenger and the prophets who were sent, all of them were honored. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Musa, Harun, Dhul Kifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Al-Yas'a, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, والآخر الختم الأنبياء محمد المصطفى. الصلاة على النبي والسلام على الرسول والأنبياء المرسلين كلهم مكرمون. Blessings be upon Nabi, peace be upon the messenger and the prophets who were sent, all of them were honored. نور قلوبنا يا الله كقلب رسولك يا الله. 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 آدم، إدريس، نوح، صالح، إبراهيم، لوط، إسماعيل، إسحاق، يعقوب، يوسف، أيوب، شعيب، موسى، هارون، ذو الكفل، داود، سليمان، إلياس، اليسع، يونس، زكريا، يحيى، عيسى، والآخر الختم الأنبياء محمد المصطفى. Adam, Enoch, Noah, Hud, Saleh, Abraham, Lot, Ismail, Isaac, Jacob, Joseph, Job, Jethro, Moses, Aaron, Ezekiel, David, Solomon, Elijah, Elisha, Jonah, Zachariah, John, Jesus, Muhammad.
peace be upon them all. الصلاة على النبي والسلام على الرسول والأنبياء المرسلين كلهم مكرمون. Blessings be upon Nabi, peace be upon the messenger and the prophets who were sent, all of them were honored. Dengarlah IKIM FM, pilihan utama anda. Pilihan utama adik-adik, Alhamdulillah. Jika adik dengarkan di Lembah Kelang, frekuensinya 91.5 FM. Kalau dengar kat Ipoh, kat balik Pulau Pinang, 102.7 FM. Dan waktu ini bersama dengan Kak Aisyah dan juga DJ Cili Arfan. Kawan-kawan rakan pendengar yang dikasihi sekalian, Alhamdulillah bertemu lagi kita di dalam rancangan Alam Ria Si Kecil terbitan radio IKIM FM pada minggu ini. Apa khabar kawan-kawan semua? Kami doakan semoga kawan-kawan berada di dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala setiap masa. Seperti biasa, pada minggu ini kita bersiaran langsung dari konti radio IKIM FM, pilihan utama kawan-kawan. Tentu kawan-kawan pendengar yang setia sekalian, tertunggu-tunggu kisah dan ilmu yang kita hendak kongsikan pada minggu ini. Syabas kami ucapkan kepada kawan-kawan yang sentiasa mengikuti rancangan Alam Ria Si Kecil pada setiap minggu. Semoga pengajaran dan manfaat yang kita dapat daripada rancangan ini dapat kita jadikan panduan dalam kehidupan kita. Sebelum kita bercerita dengan lebih panjang lebar, apa kata kita imbas kembali ringkasan kisah minggu lalu. Kisah dalam segmen Sayang-Sayang Nabi minggu lalu berkisar tentang kisah Nabi Nuh AS yang menyampaikan seruan dakwah dengan mengajak kaumnya menyaksikan alam dan merasainya dengan deria panca indera. Kaedah ini dilakukan agar mereka dapat berfikir tentang kebenaran tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun, seruan dakwah Nabi Nuh AS itu mendapat reaksi yang amat dingin dari kaumnya. Amat sedikit dari kaumnya yang akhirnya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi pengikut Nabi Nuh AS. Nabi Nuh AS terus memberi peringatan kepada kaumnya dengan berkata, Inni lakum nazirum mubinun an la ta'budu illallah. Inni akhafu alaikum azab yaumin alim. Di mana maksudnya, sesungguhnya aku ini seorang Rasul, pemberi amaran yang nyata kepada kamu. Janganlah kamu menyembah melainkan Allah. Sesungguhnya aku bimbang, jika kamu menyembah selainnya, kamu akan ditimpa azab yang tidak terperi sakitnya pada hari pembalasan. Peringatan demi peringatan yang disampaikan oleh Nabi Nuh AS langsung tidak diendahkan oleh kaumnya. Malah, mereka yang terdiri daripada kalangan ketua-ketua orang kafir secara terang-terangan pula menentang seruan dakwah Nabi Nuh AS. Mereka dengan lantang berkata, Wahai Nuh, kami tidak memandang kamu sebagai seorang yang mulia dari kalangan kami. Apatah lagi mengangkat kedudukanmu sebagai seorang Rasul. Malah, kami menganggap kamu hanya manusia biasa seperti kami.
tidak cukup penghinaan yang dilemparkan kepada Nabi Nuh AS. Mereka turut mencerca dan menghina para pengikut Nabi Nuh AS dengan harapan mereka akan patah semangat dan kembali berpaling tadah kepada ajaran syirik mereka. Ketua golongan kafir mengatakan, kami tidak nampak golongan yang mengikutmu melainkan orang-orang yang miskin, hina, lagi berfikiran singkat. Kami juga tidak memandang kamu dan para pengikutmu mempunyai sebarang kelebihan yang mengatasi kami. Bahkan kami menganggap kamu semua adalah tergolong dalam golongan para pendusta. Pendustaan dan penghinaan yang dilemparkan kepada Nabi Nuh AS dan pengikutnya diterima dengan perasaan sabar. Mereka sebenarnya meminta Nabi Nuh AS agar mengusir dan menghalau golongan yang beriman kerana mereka terdiri daripada golongan orang miskin dan hina. Bagi orang-orang kafir, kedudukan mereka lebih tinggi dan mulia. Oleh itu, mereka tidak mahu turut serta atau pengikut Nabi Nuh AS yang beriman itu ikut serta dalam majlis mereka. Nabi Nuh AS akhirnya menjawab kata-kata golongan kafir tersebut. Nabi Nuh AS berkata, wahai kaumku, aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku bahawa Dia telah mengurniakan pangkat kenabian kepadaku dari sisinya, tetapi bukti yang nyata itu kamu kaburkan pada pandangan kamu disebabkan keingkaran kamu yang telah sebati. Maka adakah kami harus memaksa kamu menerima bukti itu sedang kamu tidak suka kepadanya? Kemudian Nabi Nuh AS menjelaskan bahawa usaha menyampaikan seruan dakwah kepada kaumnya dilaksanakan atas dasar amanah kenabian yang terpikul ke atasnya. Nabi Nuh AS tidak pernah meminta sebarang upahan atau pembalasan di atas segala usaha dakwah yang dilakukannya. Sesungguhnya upah yang amat diingini dan dinantikan oleh Nabi Nuh AS adalah upah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemuncak dari perbahalahan ini akhirnya mengundang cabaran dari golongan kafir terhadap usaha dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Mereka dengan berani mencabar Nabi Nuh AS agar membuktikan kebenaran usaha dakwah yang disampaikannya. Mereka mengatakan, wahai Nuh, sesungguhnya engkau telah bertikam lidah membantah kami dengan pelbagai hujah kepada kami. Oleh itu, datangkanlah azab Allah yang engkau janjikan kepada kami jika betul engkau dari orang-orang yang benar. Nabi Nuh AS dengan tenang menjawab cabaran mereka. Nabi Nuh AS pun berkata, sesungguhnya Allah jualah yang akan mendatangkan azabnya itu kepada kamu jika Dia mahukannya. Kamu tidak sekali-kali akan dapat melemahkan kuasa Allah. Kisah ini diceritakan di dalam Al-Quran menerusi surah Hud ayat 32 hingga 36. Mari sama-sama kita baca surah berkenaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ya Nuh qad jadaltana fa aqsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Mereka berkata, wahai Nuh, sesungguhnya engkau telah bertikam lidah membantah kami, lalu engkau banyakkan hujah semasa mengemukakan bantahanmu kepada kami. Oleh itu, datangkanlah azab Allah yang engkau janjikan kepada kami jika betul engkau dari orang-orang yang benar.
Qala innama ya'tikum bihillahu insya'a wa ma antum bimu'jizin. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah jualah yang akan mendatangkan azabnya itu kepada kamu jika Dia kehendaki, dan kamu tidak sekali-kali akan dapat melemahkan kuasa Allah. Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allahu yuridu an yughwiyakum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Dan tidak ada gunanya nasihatku kepada kamu jika Allah hendak menyesatkan kamu, kerana kamu tetap berdegil. Dialah Tuhan kamu dan kepadanya kamu akan kembali. Am yakuluna iftarah Qul in iftaraituhu fa'alayya ijrami wa ana bari'um mimma tujrimun. Yang bermaksud, mereka terus berdegil. Bahkan mereka menuduh dengan mengatakan Nabi Nuh sengaja mengada-ngadakan secara dusta bahawa Tuhan mengurniakan pangkat Nabi kepadanya. Nabi Nuh diperintahkan menjawab dengan berkata, kalau aku yang mereka reka wahyu itu, maka akulah yang akan menanggung dosa perbuatanku itu, dan sebenarnya aku bersih dari dosa kesalahan kamu menuduhku. Wa uhiya ila Nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Yang bermaksud, dan diwahyukan kepada Nabi Nuh bahawa sesungguhnya tidak akan beriman lagi dari kaummu melainkan orang-orang yang telah sedia beriman. Oleh itu, janganlah engkau berduka cita tentang apa yang mereka sentiasa lakukan. Sadaqallahul Azim. Itu dia kisah tentang Nabi Nuh alaihissalam. Di mana pengikut dia menghina menghina kat siapa? Menghina Nabi Nuh AS dan kaumnya yang beriman. Diorang kata apa? Nabi Nuh kan dia sampaikan dakwah. Contohlah Afan sekarang pergi bawa dakwah kat kelas. Ada budak suka mencuri. Afan tahu. Afan kata jangan curilah. Lepas tu Afan tahu dia tak solat. Afan pun cakap kita kena solat. Orang Islam kan kena solat. Afan pun cakap lah aku tak payah jaga lah. Tapi kalau Afan orang kaya lain lah cerita. Dah lah Afan bercakap dakwah. Lepas tu orang miskin. Yang kawan Afan tu nak orang kaya. Dia macam mana nak sampaikan dakwah? Susah kan? Tapi kita buat dakwah, seruan dakwah kepada kaum. Macam Nabi Nuh menjelaskan kenapa usaha menyampaikan seruan dakwah ni sebab apa. Nanti kalau okey dengar kata Afan, nanti semua orang suka Afan lah tu. Nanti Afan nak jadi ketua kelas lah tu, kena nasihat orang. Faham tak? Jadi orang ingat Nabi Nuh ni saja nak cari peluang. Allah. Lepas tu tapi tadi ayat Quran surah Hud ayat 32 hingga 36 menjelaskan Nabi Nuh cakap apa? Bukan dapat apa-apa pun kan? Buat ni kerana Allah. Tak minta bayaran pun. Aku nasihat okey. Kalau Afan nasihatkan kawan-kawan solat 5 waktu cukup. Sebab Afan ni baik lah, tolong ingatkan. Bayar Afan 1 waktu RM1. Tak kan? Afan tak minta benda tu. Sebab kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kisahnya dalam segmen yang pertama. Untuk adik-adik kat luar sana, Afan akan lontarkan satu soalan segmen untuk segmen Sayang-Sayang Nabi ni. Kalau adik-adik boleh jawab dengan betul, insya-Allah pihak Ana Muslim akan hantar hadiah kepada adik-adik. Soalannya berbunyi, mengapakah golongan kafir menghina para pengikut Nabi Nuh alaihi salam? Kenapa ya agaknya golongan kafir ni menghina para pengikut Nabi Nuh alaihi salam? Kalau adik-adik tahu jawapannya, boleh dial nombor 03 6205 1500. Kami menanti panggilan daripada adik-adik. Teruskan setia bersama kami di IKIM FM, pilihan utama kawan-kawan.
Untuk kawan-kawan yang nak menang hadiah, jangan lupa dengarkan Alam Ria Si Kecil setiap hari Sabtu jam 2 hingga 4 petang di IKIM FM, pilihan utama anda. Saat langkah kebingungan, semua bergabus kesangsian, dekat meraih keputusan, sehingga terhapus keraguan. Hati kan berdetik, beri gambaran dan jawaban, dan hati kan berbisik, beri panduan mana arah pilihan. Mintalah fatwa dari hatimu, kerana hati nan suci takkan menipu. Tekad meraih keputusan, sehingga terhapus keraguan. Hati kan berdetik, beri gambaran dan jawaban, dan hati kan berbisik, beri panduan mana arah pilihan. Mintalah fatwa dari hatimu, kerana hati nan suci takkan menipu. Kebaikan bawa ketenangan, jua ketenteraman. Mintalah fatwa dari hatimu, kerana hati nan bersih takkan melulu. Kemungkaran akan menggetarkan, jua akan merasakan. Mintalah fatwa dari hatimu, pesan Nabi junjungan. IKIM FM, pilihan utama adik-adik. Tu dia lagu Fatwa Hati daripada kumpulan Nausihat featuring JJ, membawa kita ke 2.33 minit petang waktu ini. Dan kita dah dapat pemanggilnya, Afan. Alhamdulillah. Alright, siapa tu agaknya? Assalamualaikum.
Salam. Siapa di hujung talian tu? Saya Mama Hakimi. Hafiz Hakimi umur berapa tahun ni? 11 tahun. Okey Hafiz Hakimi, Afan akan bacakan semula soalannya. Hafiz Hakimi perlu menjawabnya. Boleh? Boleh. Okey, soalannya. Mengapakah golongan kafir menghina para pengikut Nabi Nuh alaihi salam? Mengapa? Kerana mereka miskin. Kerana mereka miskin. Betul? Betul. Betul? Yakin dengan jawapan tu? Yakin. Betul atau salah Afan? Betul. Betul. Tahniah Hafiz Hakimi. InsyaAllah nanti hadiah daripada pihak Ana Muslim akan sampai ke rumah Hafiz Hakimi. Tahniah. Assalamualaikum. Tu dia adik Hafiz kita dah berjaya menjawabnya. Afan, senang kot soalan tu. Senang. Sebab dia dengar kan. Kalau tak dengar rancangan ni susah. Jadi adik-adik lain jangan ke mana-mana. Lepas ni kita nak masuk segmen yang ke? 2. Segmen apa? Segmen kedua? I love Quran. Kita nak belajar surah apa minggu ni? Surah Al-An'am ayat 52 hingga 54. Jadi jangan ke mana-mana. Terus setia bersama kami. IKIM FM, pilihan utama kawan-kawan. Lepasan SPM dan O-Level, mulakan langkah anda ke arah pendidikan ke luar negara melalui Intech Education College, sebuah kolej persediaan dahulu dikenali dengan KPP atau PPP. Mohon sekarang di www.intech.edu.my, www.intec.edu.my atau hubungi 03 5522 7000, 03 5522 7000 untuk maklumat lanjut. Raikan 30 tahun kecemerlangan bersama Intech Education College. قسطنطينية محقق فتح دلتشكتير أنو فتح دان أمير نيغوزول أمير أنو فتح دان أردو نيغوزل أردودو. Rasulullah SAW bersabda, akan dibuka kota Konstantinopel itu, maka sebaik-baik pemimpin itulah pemimpinnya dan sebaik-baik tentera itulah tenteranya. Ramai mengetahui kaitan hadis ini dengan Sultan Muhammad bin Murad Al-Fatih, tetapi ramai yang tidak mengetahui mengenai pembukaan Konstantinopel kali kedua selepas peperangan besar di bumi Syria di masa akan datang. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari bersama kami dalam pengembaraan merentas zaman. Bersama saya, Syahri Abdul Rahman, dalam Kembara Ibrah, Konstantinopel Back to the Future, sempena ulang tahun 562 tahun pembukaan Istanbul pada musim bunga tulip Turki yang sangat indah, 23 Mei hingga 2 Jun 2015. Layari website ini www.raudahmawaddah.com, raudahmawaddah.com, atau hubungi 012 388 7010, 012 388 7010. Buku Keuangan Islam, Pemikiran dan Penilaian Kontemporari terbitan terbaru IKIM merupakan hasil daripada pemikiran dan kajian para ilmuwan dan pakar dalam pelbagai bidang, khususnya syariah, ekonomi dan keuangan. Terdapat 7 bab yang dibincangkan di dalam buku ini, antaranya peranan perbankan Islam dalam memperkasa ekonomi ummah, kepentingan memahami suasana ekonomi semasa dalam penentuan hukum muamalat, dan memanfaatkan bursa saham untuk membina kekuatan ekonomi ummah. Buku ini berharga RM25 dan boleh dibeli secara online dengan melayari e-kios.ikim.gov.my. Untuk maklumat lanjut, layari Facebook IKIM atau hubungi penerbit IKIM di talian 03 6204 6250 atau 6254 atau 6255. Ikuti artikel program-program terbaik IKIM FM di Ruangan Agama Akhbar Berita Harian sepanjang minggu. Isnin, Pesona di Zahra suntingan Mazlina Ismail. Selasa, Ibrah suntingan Syafiq Zulkifli. Rabu, Islam Itu Indah suntingan Nurhayati Paradi. Khamis, Usrati suntingan Maslina Alias. Jumaat, Tarbiyah suntingan Nik Hasna Ismail. Dapatkan akhbar berita harian anda hari ini. Raikan kemeriahan bersama Ana Muslim di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 24 April hingga 3 Mei 2015. Temui kami di Dewan Tun Razak 4 tingkat 4 PWTC. Diskon hebat dan pelbagai hadiah menarik menanti anda. Temui penulis, kartunis dan tetamu jemputan kami. Banyak aktiviti menarik seperti persembahan nyanyian, demo masakan, kuis dan sebagainya menanti anda. Jom datang beramai-ramai. Jumpa kami di sana.
Pribadi mulia. Kita nak pribadi mulia macam siapa, Afan? Macam Afan lah. Cerita lah. Macam Rasulullah kan? Sebab isteri Rasulullah cakap kan, Afan, Rasulullah ni akhlak dia macam Al-Quran. Al-Quran ada akhlak ke? Kalau kita baca Al-Quran, banyaklah contoh-contoh dia. Kalau kita nak tengok Al-Quran yang berjalan, tengok Rasulullah. Macam tu. Jadi kita pun tak pernah jumpa Rasulullah lah. Macam mana nak tengok tu? Jadi kita kenalah baca sirah dia, kisah-kisah dia. Jadi bolehlah kita jadi pribadi mulia macam Rasulullah, insyaAllah. Dan waktu ni kita nak masuk ke segmen yang kedua, segmen I Love Quran. Adik-adik yang Kak Aisyah sayangi kerana Allah SWT. Sidang pendengar yang Kak Aisyah sayangi, dalam kisah Nabi Nuh AS yang telah kita kongsikan tadi, yang telah Arfan kongsikan, orang-orang kafir ni telah menghina dan mengusir. Mengusir tu macam mana? Menghalau. Betul tu, para pengikut Nabi Nuh AS, kerana mereka terdiri dari golongan orang yang miskin. Dia halau je, hina je, pandang rendah kan. Lazimnya golongan yang miskin ni kan, terdiri daripada macam mana? Macam hamba, lagi anak yatim, dan orang bawahan yang dipandang hina. Yelah, nampak macam lemah je kan. Dia fikir macam tak educated lah, tak berfikiran rendah. Jadi orang-orang kafir ni, sudah pasti orang-orang kafir yang berkedudukan lebih tinggi tak maulah dia campur gaul dengan mereka ni. Apatah lagi nak membantu atau meringankan beban kehidupan mereka atas dasar persaudaraan sesama Islam. Sebab kalau dalam Islam kan, Afan, kita kena anggap, contoh Afan dengan Kak Aisyah ni, Sedara. Maknanya innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang yang beriman itu, orang mukmin itu bersaudara. Kalau Afan datang Kak Aisyah tak sempat makan, ataupun Kak Aisyah tak ada duit nak makan, sepatutnya Kak Aisyah buat tak tahu ke? Tak apalah, bukan Kak Aisyah punya perut, bukan adik Kak Aisyah ke? Kalau kita betul-betul sayang, Afan datang dengan adik-adik Afan datang berapa orang adik-adik datang? 5 termasuk Arfan. 5 semua hero-hero. Ya, semua abang-abang datang. Siapa nama dia? 5-5? Yang sulung Muhammad Afiq bin Abdul Halim. Yang kedua Muhammad Akmal Khairi bin Abdul Halim. Yang ketiga Muhammad Adham bin Abdul Halim. Yang keempat saya. Dan yang kelima anak bongsu yang bernama Muhammad Akil Luqman. Semua A lah. Semua panggil ikut A ke ada panggil nama-nama lain juga? Ada nama manja, Abang Long ke? Ada nama manja. Oh, manja. Jadi katalah satu hari adik Akil, yang bongsu tu kan, sakit perut. Abang kata, pedulilah yes pada muka. Kan tahu, alah siannya. Okay, abang pergi beli ubat ke kan. Kalau kita betul-betul sayang kat adik kita, kita betul-betul rasa saudara, hari tu adik kita tolong kita tolong sidarkan baju kita, basuhkan kasut sekolah kita sebab kita tak sempat kan, kita pergi camp contoh. Takkah kita rasa sayang kat dia bila sakit perut next time kan? Macam itulah, bila Islam sama Islam, bila kita anggap dia bersaudara, kita akan nak tolong sepatutnya. Jadi orang kaya ni kata, kalau kau masuk Islam nanti bersaudara, nanti kena tolong orang miskin ni. Rasa macam tak syok nak tolong, sebab dia kata Islam kata kena bersaudara. Susahlah macam ni itulah. Jadi dia rasa susah, jadi dia pun tak nak terima seruan dakwah tersebut. Strategi seruan dakwah yang terlebih dahulu mendekati golongan yang lemah. Ini dilakukan oleh hampir semua para nabi. Maknanya mula-mula kalau nak sampaikan dakwah, kita sampaikan kepada golongan lemah. Sebab selalunya kan, Fan, Kak Syah rasa lah, orang bila lemah ni, miskin ni, hati dia lembut sikit. Saya setuju. Jadi dia senang nak dengar. Malah inilah bukti kenabian yang diperakui oleh Raja Rom apabila baginda bertanya kepada Abu Sufyan. Apa dia tanya? Siapakah orang-orang yang menjadi pengikut Muhammad itu? Apakah mereka orang yang berkedudukan atau yang lemah? Itu Raja Rom tanya. Lepas tu Abu Sufyan jawab apa? Mereka yang menjadi pengikut Muhammad itu adalah golongan yang lemah. Raja Rom kemudiannya membenarkannya
lantas berkata, mereka itulah para pengikut seorang Rasul. Inilah di antara ajaran di dalam syariat Islam yang dibawa oleh para Nabi, bertujuan mengangkat kedudukan dan martabat manusia itu pada nilai takwanya, bukannya kedudukannya dari segi kekayaan, harta atau pangkat kebesaran. Rasulullah SAW menyebut di dalam hadisnya yang bermaksud, apa maksud hadis riwayat Muslim tersebut? Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa bentuk dan kulit kamu, tetapi Dia melihat hati dan amal kamu. Maknanya kalau Afan putih ke, handsome ke, rupa bentuk, Allah tak lihat. Yang Allah lihat hati dan amal. Oh, sekarang ni Kak Aisyah tengok Afan seorang yang handsome, tapi di sisi Allah, I don't mind because I'm the one who create that. Maknanya Allah yang cipta Afan handsome, ayah Afan, ya. Secomel mama Afan. Maknanya semua itu hanya luaran, tapi Allah tak pandang. Yang Allah pandang di dalaman. Hati yang baik, hati yang rasa nak tolong orang, hati nak kongsikan benda baik je lah. Itulah maknanya hati. Allah tengok hati. Maknanya kalau Allah tengok kat kita, tengok kat hati. Bukannya tengok muka yang baju cantik. Jadi tak kira kita ni miskin ke kaya ke, kita tetap boleh jadi yang paling best di sisi Allah dengan kebaikan. Beramal. Ya, betul. Sebenarnya adik-adik, Allah SWT menjadikan manusia ini terdiri daripada golongan yang kaya dan golongan yang miskin sebagai ujian kepada kedua-duanya. Maknanya kalau jadi orang kaya pun itu ujian dia. Tengok dia belagak ke tidak. Orang miskin pun ujian, nak sabar atau tidak. Mari kita sama-sama baca dan renungi ayat suci Al-Quran daripada surah Al-An'am mulai ayat 52 hingga 54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغدوات والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. Yang bermaksud, dan janganlah engkau usir orang-orang yang beribadat dan berdoa kepada Tuhan mereka pagi dan petang, sedang mereka mahukan keredoannya semata-mata. Tiadalah engkau bertanggungjawab sesuatu pun mengenai hitungan amal mereka, dan mereka juga tidak bertanggungjawab sesuatu pun mengenai hitungan amalmu. Maka sekiranya engkau usir mereka, maka jadilah engkau dari golongan orang-orang yang zalim. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ. Yang bermaksud, dan demikianlah kami uji sebahagian dari mereka yang kaya raya dengan sebahagian yang lain yang fakir miskin. Lalu orang-orang yang kaya itu berkata kepada orang-orang fakir miskin yang beriman, inikah orang-orangnya yang telah dikurniakan nikmat oleh Allah kepada mereka di antara kami? Allah berfirman, bukankah Allah lebih mengetahui akan orang-orang yang bersyukur? Wa iza ja'aka allazina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihi rahmah annahu man amila minkum su'an bijahalati summa taba min ba'dih wa aslaha fa annahu ghafurur rahim.
Dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat keterangan kami itu datang kepadamu dengan tujuan hendak bertaubat dari dosa-dosa mereka, maka katakanlah, mudah-mudahan kamu beroleh selamat. Tuhan kamu telah menetapkan bagi dirinya untuk memberi rahmat yang melimpah-limpah, bahawasanya sesiapa di antara kamu yang melakukan kejahatan dengan sebab kejahilannya, kemudian dia bertaubat sesudah itu dan berusaha memperbaiki amalannya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani. Sadaqallahul Azim. Tu dia ayat ke berapa? Surah apa? Surah Al-An'am. Ayat nombor berapa hingga nombor berapa yang telah Hafan kongsikan tadi? Ayat 52 hingga 54. Itu ayat dan maksudnya. InsyaAllah seketika nanti kita nak kongsikan info ayat. Kita nak berhenti rehat seketika. Jadi yang lain, adik-adik kat luar sana, jangan ke mana-mana. Terus setia bersama kami di IKIM FM. Pilihan utama kawan-kawan. Abang, susu kambing Tok Ali lah. Abang tahu, dah lebih 6 tahun di pasaran. Susu kambing Tok Ali adalah keluaran Muslim dari kilangnya sendiri. Mendapat pengesahan halal JAKIM dan pensijalan mesti dari KKM. Sesuai untuk ibu mengandung dan seisi keluarga. Sedap sangat, lemak berkrim, tak hamis. Neda dan Atuk pun suka. Memang jimat berkualiti dan sedap. Ejen susu kambing Tok Ali diperlukan. Hubungi 019-229-3025, 019-229-3025 atau website www.csm2u.com.my. Ingat susu kambing, ingat Tok Ali. Jom ikuti rancangan Bual Bicara bersama Edu Telco International Sinar Berhad pada hari Isnin jam 6.15 petang hanya di IKIM FM, pilihan utama anda. IKIM FM, pilihan utama adik-adik. Tadi kita dah kongsikan surah Al-An'am dari ayat 52 hingga 54. Yang tak pernah dengar. Kalau Kak Aisyah tak baru masuk muka yang kecil, belum lagi masuk Quran lah. Tengok dengar radio dah masuk Quran dah. Hebat. Dan tadi Afan dah kongsikan maksudnya sekali. Kita waktu ni nak terus ke info ayat, di mana ayat 52 surah Al-An'am menjelaskan bahawa Allah SWT melarang kita menjauhi golongan orang beribadah dan menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tekun beribadah dengan ikhlas demi meraih keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahawa setiap amal yang dilakukan oleh manusia akan dinilai dan diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa mengira kedudukan mereka. Inilah alasan yang diberikan oleh pengikut Nabi Nuh AS untuk menolak seruan dakwah baginda apabila melihat pengikutnya terdiri daripada golongan yang miskin dan hina. Yang ketiga, ayat 53 dengan jelas Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang ujian kepada orang yang kaya dan berkedudukan terhadap golongan yang miskin dan hina. Mereka seolah-olah tidak dapat menerima kebenaran tentang golongan yang miskin dan hina itu diberi kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala atas amal yang mereka kerjakan. Lalu golongan kafir yang kaya dan berkedudukan itu mempersoalkannya dengan mengatakan, Ahaulai manallahu alaihim min bainina. Inikah orang-orangnya yang telah dikurniakan nikmat oleh Allah kepada mereka di antara kami? Tu soalan dia tanya pula. Orang miskin pun dapat dimuliakan sebab amal. Afan. Jadi persoalan ini seolah-olah memperlekehkan kedudukan golongan orang lemah menerima keistimewaan kurniaan nikmat dari Allah. Sebab dia orang ni beranggapan golongan yang lemah ni tak layak tak layak menerima kurniaan Allah. Sebenarnya mereka ingin mengelak dari isu sebenar. Apa isu sebenar dia?
mereka tidak mahu golongan yang lemah tu berada pada kedudukan yang sama dengan mereka. Sesungguhnya mereka cubalah nak menafikan hak pada golongan yang lemah. Maka perbuatan orang kafir ini disifatkan sebagai zalim. Itu untuk ayat 53. Kita nak beralih terus dengan ayat 54. Namun dalam ayat 54 Allah Subhanahu Wa Taala memberi ruang seluas-luasnya kepada golongan kafir ini agar bertaubat dan kembali kepada syariat agama Islam. Kosa kata Arab, kawan-kawan yang dikasihi sekalian, dalam ayat 52 dan 53 yang kita baca tadi, Allah Subhanahu Wa Taala ada menyebutkan tentang dua golongan manusia. Mari kita kenali dua golongan manusia tersebut di dalam bahasa Arab. Yang pertama, Asy-syakirin, yang bermaksud syukur. Dia perkataannya asalnya daripada syakara yang bermaksud golongan yang bersyukur. Asyakirin. Okey, itu golongan yang pertama dalam bahasa Arab. Golongan yang kedua dalam bahasa Arab, Az-zalimina. Dalam ayat 52 dan 53 tadi kan. Az-zalimin maksudnya orang-orang yang zalim. So senang, zalim dengan zalimi. Dekat-dekat. Boleh lah, maknanya kita ni kau cakap bahasa Melayu, senang juga nak belajar bahasa Arab sebab ada banyak yang dipinjam daripada bahasa Arab. Okey, kita pergi SMS. Shortly Muhammad says daripada Rasulullah SAW. Rakan-rakan sidang pendengar yang dikasihi sekalian, dalam kita membicarakan tentang larangan mengusir golongan yang lemah, kita juga disuruh untuk menyayangi golongan ini. Pelbagai cara dapat kita lakukan untuk menunjukkan kasih sayang kita kepada golongan yang lemah ini. Peluang dan ruang waktu yang ada ini harus dimanfaatkan sepenuhnya kerana amat dibimbangi kita tidak berkesempatan untuk melakukannya. Kebimbangan ini bukanlah kata-kata kosong kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengungkapkan dalam beberapa hadis berkaitannya. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Harisah bin Wahab Al-Khuzai bahawa beliau mendengar Rasulullah bersabda yang bermaksud, bersedekahlah sebelum sampai satu masa di mana seorang lelaki berjalan dengan membawa harta untuk disedekahkan, tetapi tidak ada seorang pun yang mahu menerimanya. Seorang lelaki berkata kepadanya, seandainya kamu membawa harta ini semalam, tentu saya terima. Tetapi sekarang saya tidak memerlukannya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis yang lain, Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kiamat tidak akan terjadi sebelum kamu memperoleh harta yang melimpah ruah. Hal ini menimbulkan kerunsingan di kalangan pemilik harta kerana tidak ada yang mahu menerima sedekah. Apabila mereka menawarkan harta tersebut kepada seseorang, maka orang itu akan mengatakan, saya tidak memerlukannya. Hadis riwayat Bukhari. Macam tu. Maknanya nanti kalau kiamat nak dekat jadi tu, semua orang jadi kaya raya. Masa tu nak sedekah pun semua orang tak memerlukan sedekah itu. Allahu Akbar. Situasi ini pernah berlaku tau, Afan, adik-adik semua, di bawah pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ini kita throwback. Throwback, kita pergi patah balik, tengok zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Walaupun Khalifah Umar bin Abdul Aziz ni kan, dia memerintah selama 30 bulan sahaja. 30 bulan je. 30 bulan maknanya berapa tahun? Kalau setahun 12 bulan, 2 tahun 18. 12 campur 12 24. So 3 tahun lebih lah. 2 tahun lebih kan. Sebab kalau 2 tahun 24 tambah 6 bulan lagi, maknanya 2 tahun setengah tahun. 2 tahun setengah tahun. 30 bulan. Walaupun 2 tahun lebih je, dia boleh menyebabkan harta kekayaan dia miliki telah diagihkan kepada golongan yang lemah. Maknanya dia punya kepimpinan itu menyebabkan
golongan yang lemah, kurang kemampuan, boleh jadi kaya. Perkara ini telah dilaporkan oleh Yahya bin Sa'ad yang diutuskan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk mengutip zakat di benua Afrika. Masa tu Islam berada disampaikan ke Afrika dah. Masa tu 2/3 dunia di bawah kepimpinan Islam. Masya Allah. Setelah selesai menjalankan tanggungjawab, Yahya bin Sa'ad tadi kan, yang Khalifah Umar utuskan dia pun carilah orang miskin untuk diserahkan zakat. Dia ditugaskan untuk jaga zakat lah. Malangnya waktu tu tak ada seorang pun orang miskin yang dijumpa. Bayangkan masa tu 2/3 dunia Islam di bawah kepimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kaya sangat, duit zakat banyak, tapi nak cari orang miskin susah. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz mengarahkan duit zakat tu pergi mana? Untuk membebaskan hamba sahaja. Maknanya kalau ada hamba, okey kita bayar bagi dia bebas. Tak payah jadi hamba dah. Macam tu kayaknya. Jadi kalau sekarang ni ada lagi tak orang miskin? Ada. Jadi masa ni kita peluang ni, jom kita bagi dia duit.